Saya akan entire screen. Okay, saya dah share. Tapi recording macam belum bermula. Okay, dah start recording. Alright. And so saya masih lagi menunggulah untuk beberapa bagian untuk masuk. Okay, tapi walau bagian apa saya akan mulakan juga. Okay, Rabbi Syrah li Sadri wa Yasir li Amri wa Hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so kita akan terus bincangkan. So saya akan terus pergilah tengok dekat soalan yang korang dah share. Jawapan yang juga dah share, saya akan download dahulu. Okay, saya akan pergi satu persatu lah secara random. Baik, tak ada ikut semestinya semualah. Dan kat mana yang tidak terpilih tu, bukan nak kata lelaki, ni lah. Kita buat apa yang kita termampu buat. Okay, soalan ni pendek saja pun, ada 4 soalan sahaja. Tapi perlu discuss juga lah. Minggu depan, jangan lupa, minggu depan kita akan ada pre-UPS dan UPS 1. Okay, and the UPS will cover chapter 1 and chapter 2. For chapter 1, the other day, we have done our test, our quiz 1. So for chapter 2, insyaAllah on Tuesday afternoon, we're going to have our pre-UPS, which only cover chapter 2 objective here. Okay, so bismillahirrahmanirrahim, let us begin, let us start. Alright, so I hope you guys boleh nampak screen ni dengan jelas. Okay, so ni jawapan shared by Batisha. Aku tadi kau tak silap saya, kau salah tak apa, saya boleh tengok balik. Okay, so figure 1A shows a pyramid number of a food chain. So sebenarnya ni kau dah belajar jugalah dekat sekolah menengah. So nothing much for this one, nothing much new, relatively new for you guys. Okay, so it was given here: plant, grasshopper, frog and eagle. State 2 other ecological pyramids. So jawapannya betul lah. Biomass and energy, but actually boleh perbaiki sedikit jawapan ni dekat sini. Jawapan ni ialah pyramid of biomass and pyramid of energy. But however jawapan ni diterimalah. Okay. Identify the secondary consumer in figure 1. So dia kata dekat sini secondary consumer tau, bukannya second trophic level. Kalau trophic level, kita akan kira macam untuk setiap anak tangga ni. Satu anak tangga ni ialah satu trophic level. So first trophic level, second trophic level, third trophic level, fourth trophic level. Tapi kalau untuk level of consumer, kita start dengan producer. Producer tu akan ambil first trophic level. So untuk anak tangga yang kedua ni, dia panggil second trophic level. Tetapi untuk level consumer, dia dipanggil sebagai primary consumer. So siapa secondary consumer? Frog. Betul lah jawapan Patricia ni, frog. So tertiary consumer is the eagle. So gitu. Alright. Sorry sir. Yes? Sure. Ada orang nak masuk. Oh, Niko nak masuk. Sekejap saya, jangan, saya nak kena escape. Sekejap Saya kena escape screen ni dulu. Okay. Dah berjaya masuk tak? Okay, Niko boleh masuk. Okay lah kot Okay, saya sambung. Okay. Sambung. So itu tadi lah, identify the secondary consumer. Okay, according to figure 1, why there is no organism occupying trophic level 5? Tengok. Tadi dia bermain dengan terms. Tadi dia gunakan tanya pasal consumer. Kalau consumer level, again ini level producer, primary consumer. Walaupun anak tangga kedua, tapi dia panggil sebagai primary, secondary, tertiary consumer. Tapi in this question dia tanya pasal trophic level. Kalau trophic level tu, dia sebut perkataan level, kita terus kira direct level. Ni level 1, level 2, level 3, level 4, level 5. Dia tanya why there is no level 5. Okay, no level 5 tu is very simple lah. Because the energy becomes less when transferred from one trophic level to another trophic level. Energy is lost through respiration, growth, reproduction, and excretion and death. Okay, ada 2 markah dekat sini. Okay. Ada satu important keywords yang jawapan ni tertinggal. So
jawapan yang dekat depan saya dah betul, tapi saya hanya boleh dapat satu markah. Saya hanya dapat Batrisya hanya dapat satu markah ya, saya hanya boleh bagi satu markah je. Markah kedua yang paling penting, saya tak boleh nak edit dekat sini. Sebab saya tak boleh nak edit. How do I edit? So tak apa, saya bacakan jawapan. Jawapan dia adalah ni tadi kan, mana tadi tu, energy become less when transferred blah blah blah, energy is lost. Ini adalah explanation dia. Lost. Point yang paling penting adalah energy left, maknanya energy yang tertinggal itu does not, mungkin ada yang boleh bantu saya untuk type dekat ruangan chat, sebab saya tengah present screen ni, so ada yang boleh sambil juga setengah, you guys boleh type lah. So jawapan tambahannya untuk 1A 3, jawapan tambahannya adalah energy left, maknanya energy yang tinggal, is not sufficient ataupun insufficient, tidak cukup. Energy left is insufficient to support fifth trophic level. So ada yang bantu untuk type ke? Maybe Batrisya mungkin ke, siapa yang tengah type tu? Okay, saya tengok semula. Ada tak yang berjaya untuk type? Yes, betul. Thank you. Natasha type kan. Energy left is not sufficient to support fifth trophic level. Betul. Itu untuk 1A3. Jawapan tambahan kepada si soalan ni tadi yang jawapan si Batrisya yang tadi. Okay, untuk soalan B, saya ambil orang lain pula. Okay. Ini tadi dia ambil only small amount energy is left. Betul. So ini boleh dapat 2 markah. Alright, B. Tapi tidak ada masalah sekarang untuk proses belajar saja. So okey je pun untuk buat kesilapan sekarang. Yang tidak okey buat kesilapan semasa exam tu nantilah. Okay, figure B illustrates the zonation of a lake ecosystem. Identify the following zones. Okay, so P, mana P? Okay, P awal ni littoral zone. Okay, betul. Q, mana Q? Okay, Q adalah limnatic zone pun juga betul. R is aphotic. Aphotic zone. Betul juga. So tak ada masalah untuk soalan ni. Shade the area on figure 2 where light penetrates. Ini tadi jawapan siapa? Jawapan Natasha. Jawapan siapa tadi? Jawapan Afira. Afira tak shade pun. Oh Afira, dekat bahagian mana yang patutnya kena shade, kena lorekkan? Oh ini ke jawapan ni, dekat bawah. Afira jawab dekat sini Okay, soalan tadi mana tanya? Where, dia kata soalan tu tanya where light penetrates, maknanya ke mana light sampai. Jawapan ni sebenarnya sampai dekat sini saja. You hanya highlightkan yang sekitar atas ni sahaja. R bawah ni semua light tak sampai, cahaya tidak sampai, light did not penetrate. Daripada aphotic zone ni, yang label kawasan R ni, sini sampai sini, ni adalah level yang mana cahaya matahari tak sampai. Okay, so jawapan dia adalah sepanjang-panjang sekitar ruang Q ni lah di atas ni. Lorekkan dekat sini. Okay, saya explain sikit. Kenapa dalam lake ekosistem ni kita bahagikan dia mengikut zone, kita yang bahagikan ikut kawasan dan sebagainya. Okay, macam saya dah bagi tahu dekat dalam lecture notes tu kan, dalam lecture video saya tu, bukan lecture, video pengajaran saya tu, kita akan tengok dari segi 2 faktor. Dari segi jarak antara shore, iaitu tebing, jarak antara tebing dengan dia terima ataupun tak terima cahaya matahari. Okay, so pasal terima atau tak terima cahaya matahari is important. So kawasan atas ni terima cahaya matahari. So bila kita tahu light penetrates sampai ke sini, kita tahu akan masih ada phytoplankton. Phytoplankton tu adalah plankton yang membuat fotosintesis. Nama pun phyto. So maknanya dekat sini, dekat level-level sini masih lagi ada producer. Level bawah ni yang tidak sampai cahaya matahari ni hanyalah tidak ada producer. Macam mana nak producer nak buat makanan, macam mana nak producer nak hidup, macam mana pokok nak hidup sebab tak ada cahaya matahari. Macam mana phytoplankton nak hidup sebab tak ada cahaya matahari. So kalau untuk kat bawah ni, kalau dia punya food chain-nya bermula daripada detritus. Detritus tu apa-apa haiwan atau bangkai ataupun pokok yang mati, dia akan uraikan dan baru dia akan makan. Macam itulah. So itu perbezaan dia.
Harap you guys faham. Saya ulang lagi sekali. Kalau dekat bawah ni, sumber makanan ni bermula dengan bangkai. So bila bangkai ni dia food chainnya adalah yang detritus food chain. Kalau atas ni biasalah grazing food chain. Grazing food chain itu yang bermula dengan tumbuh-tumbuhan. Organism yang boleh membuat fotosintesis. Okay. Dan faktor yang kedua iaitu jarak antara shore dengan tasik, itulah lake itu kan. Kalau dekat dengan tebing ataupun dekat dengan daratan, so ada kemungkinan yang di mana dia punya tanah dia tu maknanya cahaya matahari tu masih sampai ke dasarnya. Yang ini cahaya matahari, kawasan ini cahaya matahari dia dah tak sampai ke dasarnya. So apa penting cahaya matahari itu masih sampai ke dasarnya? Maksudnya akan wujud tumbuh-tumbuhan yang boleh hidup di dalam air itu dan maknanya akar dia di dalam tanah, so pokoknya itu boleh keluar. Kalau yang sini manakah mungkin akan ada pokok yang akarnya di dalam tanah and then dia punya pucuk di luar air? Yang ni tak ada. So itulah bezanya. Okay. So seterusnya, state one organism that can be found in zone R. Zone R, mana tadi tu? Okay, dekat sini, okay, so dekat sini tadi apa dah confused lah. Jawapan dia bukan algae. Kalau algae tu kalau habis ada pun dekat kawasan P ataupun Q. Tapi Q pun lumut ni tak hidup lah juga. Lumut biasa dia akan melekat-lekat dekat tanah, melekat-lekat dekat pokok-pokok. So untuk algae ni, jawapannya mungkin terima kat P. Kalau Q pun, kawasan Q sekitar sini, kalau produksi yang boleh hidup adalah phytoplankton sahaja. So apa organism yang boleh hidup dekat bahagian bawah ni? Tak boleh lah cakap haiwan yang dah mati. Kan dia tanya apa yang boleh hidup, apa yang boleh di found. Apakah nama organism yang boleh dijumpai di zone R? Bangkai haiwan. Tak, itu dah mati dah. So jawapan dia adalah bakteria. Okey, ataupun decomposer. So minta tolong tuliskan di chat corner tu ya. Okey. So bila saya present ni, saya tak boleh nak change screen. Saya kena keluar pada present screen ni baru boleh keluar. Okey, saya kena escape dulu baru boleh keluar. Okey. So minta tuliskan dekat sini bakteria ataupun decomposer untuk jawapan B3. Dan minta orang lain buat kerja sikit lah. Saya boleh je pun tapi yang minta korang. Okey, thank you. Next question, seterusnya saya akan ambil orang lain pula. Tadi dah Afira. Okay, Natasha saya kena download dulu. Alright. Oops. Wait. Heterotrophs. Tadi jawapan siapa ni? Tak kisah saya dah. Ini jawapan. Ini jawapan. Saya tu kejap. Natasha kan? Natasha. Okay. Sebab saya kena tengok balik ni. Saya klik dekat mana. Okay. So jawapan Natasha cakap heterotroph. So tak boleh cakap heterotroph sahaja, terlalu umum sebab nama organism, sebab nak satu organism. So jawapan adalah bakteria. Okay. So saya nak tengok soalan B for, question number 2 for your question. Soalan D tak ada Satu D guys tak ada ke saya? Oh, sorry. Memang sehingga sampai itu sajalah. Saya punya copy saja yang sampai soalan tambahan. Tak apa. Okay, so soalan question number 2. Okay, question number 2. Figure 2 shows the carbon cycle. Okay, so ini adalah carbon cycle. Name the process A, B, C and D. A adalah mana A? Okay, so okay, tadi siapa? Natasha. Okay, carbon in atmosphere. Carbon dioxide dalam atmosfer, macam mana dia boleh masuk dekat dalam ocean, dalam air? Combustion ke? Pembakaran ke? Oh, kau bakar carbon dioxide tu masuk dalam air laut. Macam tu ke? Tak. So jawapan dia apa? Baik, kau bagi tahu sekarang. Diffusion. Agak-agak. Diffusion. Ya, diffusion. Resapan. Maknanya CO2 dekat dalam atmosfer tu, dia meresap. And then dia meresap dalam air. Jadilah dia dekat dalam ocean tu. So jawapan A ni, minta siapa yang tak tolong typekan tu, question 2A, jawapannya adalah diffusion. Lepas tu B mana? Okay, B. CO2 in plants, okay ni very easy lah, photosynthesis. Ni tak mencabar minda langsung.
C, mana C? From animals to atmosphere. Senang lah, dia pun tak mencabar sangat, which is cellular respiration, terbaca yang pula. Cellular respiration, maksudnya kita respirate, dia naik ke atas. Betul, so itu tak ada masalah. D, carbon in soil and then pergi dekat atmosphere. Okay, maksud ayat ni, maksud arrow ni adalah karbon yang ada dekat dalam tanah, macam mana dia boleh pergi ke atmosphere? Jawapan dia betul, decomposition. Maksudnya di sini adalah haiwan-haiwan yang mati di tanah, pokok-pokok, daun-daun yang gugur yang mati di tanah. Macam mana CO2 tu boleh pergi ke atmosphere semula? Is by decomposition, decomposed by the bacteria. Okay. Oops. Jawapan tadi saya terus. Okay. State one role of decomposers in carbon cycle. Okay, decomposers break down the dead organisms and return the carbon in their bodies to the atmosphere as carbon dioxide by respiration. Okay, konsep tu, idea tu dah hampir betul, tapi jawapannya tidak tepat. Okay, kalau macam ni, kita tak, okay, saya faham maksud ayat kau ni. Kau nak cakap CO2 tu bila decomposer tu respirate, dia pergi naik atas. Tak, itu dianggap sebagai respiration. Bila kita kata decomposition, decompose, diuraikan tu, okay, jawapan dia macam ni So, minta tolong typekan ayat skema dia. Okay, dia ada dua markah. So, markah yang pertama, decomposer, okay, typekan, decomposer, extract, dia extract ataupun breakdown carbon from the dead. Okay. Yang ni dah betul lah, kena cuma kita tambah. Decomposer breakdown apa? Breakdown the carbon daripada from the dead and decaying matter. Decaying matter ni maknanya yang sedang mereput. Decaying matter. Okay, so itu adalah poin markah yang pertama. Markah yang kedua, make it available to living organism. Make it available to living organism. So itu jawapan dia. Kalau tak dapat nak type tadi, kalau terlaju bagi tahu. Okay. Question C. State two main form of carbon which dissolve in ocean. Carbonate and carbonate ion. Okay. And bicarbonate ion. Okay, betul. Jawapan ni dulu betul. Bagi siapa yang kurang faham ataupun confused apa maksud term ni, macam mana carbon tu dissolve dalam ocean, dia akan ditukarkan dalam bentuk carbonate ataupun dalam bentuk bicarbonate ion, HCO3 ataupun HCO3 minus. Bicarbonate ion tu H3OC minus lah, because the CO2 has now combined with water, H2O. Okay. Sekejap, seorang orang lain pula lah, walaupun dengan saya habis dekat seorang sahaja. Ada jawapan lain lagi. Okay, yang ni Anissa pula. Anissa, saya akan tengok soalan C. Okay, so Anissa punya jawapan pun betul. Carbonate and bicarbonate. Kalau bicarbonate, Anissa kena mesti ada ion. Bukan mestilah. Saya prefer ada ion sebab bicarbonate ni dalam bentuk ions. Okay, briefly explain how the carbon cycle amplifies the greenhouse effect. Okay, sebelum saya baca jawapan Anissa tadi, sebelum saya bacakan jawapan saya tadi tu. Okay. Okay. Apa maksud greenhouse effect ni? Greenhouse effect ni adalah fenomena di mana macam mana? Okay, apa itu greenhouse? Mungkin saya start daripada belakang sikit lah. Apa itu greenhouse? Sebenarnya greenhouse ni, kalau petani dekat England, dekat tempat saya belajar semua tu kan, dekat Amerika semua sekali tu jugalah. Tapi England spesifik sebab dia banyak kawasan yang sejuk. Petani-petani dekat sana, bila dia nak tanam pokok, dia orang untuk tanaman yang khas lah yang kurang survive dekat iklim sejuk ni, dia orang kena tanam dekat dalam greenhouse. Apa itu greenhouse? Dia adalah macam satu rumah kaca ataupun rumah yang diselimuti oleh plastik putih jernih untuk trap haba, untuk trap in Malay,
perangkap haba. So what happen is that bila kita ada macam rumah kaca ni, bila cahaya matahari masuk dekat dalam rumah tu, so the heat from the sunlight enters the house, I mean through the glass, but then the heat is trapped. Dia terkurung dekat dalam tu. Dia jadi macam oven dekat, bukan oven memanaskan, heated up sampai suhu tinggi. Maksudnya cakap haba tu akan terkumpul dekat dalam rumah tersebut. If you don't trust me, you can make this simple experiment. You ambil you tak ada thermometer. Anyhow, if you happen to have an access to 2 thermometers, kepada 2 thermometer, satu termometer kau letak dekat atas pinggan, satu termometer kau letak dekat dalam bekas tapuan plastik yang biasa korang buat tapau tu, yang crack tu kan. Kau letak dalam tu, tutup, dua-dua kau jemur dekat cahaya matahari and see how the difference in the temperature increase and temperature containment. Containment tu maksudnya disimpan. So you akan nampak perbezaannya. Suhu dekat dalam temperature, the temperature dekat dalam bekas yang crack tu akan tinggi, lebih tinggi after long time, sebab dalam tu haba dia sentiasa terkumpul. Macam tu. Saya ambil satu lagi contoh mudah yang lain. Bila kereta korang, kereta parents korang terjemur dekat tengah panas, dia ada glass kan, misalnya ada window kan, lagi-lagi kalau yang tak tinted tu, so haba akan masuk, so dalam tu akan berkuap lah, akan ada wap panas develop dekat dalam tu. So itulah konsep yang sama yang berlaku. So itu dipanggil sebagai greenhouse. Tapi greenhouse ni maksudnya yang digunakan oleh petani di sana lah untuk trap haba, sebab dekat negara sejuk dia kena pokok-pokok dia tu tak nak beku kan. So kenalah gunakan greenhouse effect. Tapi kepada larger scale in our in the planet Earth ni, dekat bumi kita ni, apakah greenhouse effect ni, apakah kesan greenhouse effect ni? CO2 dan CO2 ni dan juga CO2 ni dia akan trap haba. Dia akan macam membuat satu concentration yang lebih tinggi. Dia akan membuat satu selaput di luar, selaput lah, is a covering layer outside of the planet Earth. So bila cahaya matahari sampai ke planet Earth, sepatutnya haba yang dipantulkan ni boleh keluar, escape to the atmosphere, escape to the space kan. Tak boleh nak escape. So dia akan terpantul masuk ke dalam balik. Sebab tu makin lama bumi ini makin panas. So that is greenhouse effect. Saya harap korang faham dan dapatlah. Okay, so now let us look at siapa penjawapan Anissa. Saya dah hentam je lama lah sebab tak tengok belakang balik. Harap saya tekan betul. Okay, jawapan ni ditulis, when carbon dioxide concentration rise, air temperatures also high and more water vapor evaporates to atmosphere, it produce higher heat trap in atmosphere. Okay, jawapan ini boleh, saya boleh terima. Okay, betul dah lah tu jawapannya. Alright, sebentar, sekejap. Saya punya data ni, bukan, saya punya info ni dia terlari sikit jawapannya. Okay. So, kalau jawapan kalau ikut skema daripada saya, carbon dioxide in atmosphere increases causing temperature to rise. So betul lah, ini pun jawapan yang lebih baik ayat ni. Okay, kita tengok jawapan orang lain pula untuk soalan nombor 3. Betul lah tadi ni Anissa punya jawapan. So kita tengok Jeslinda. Okay. Jeslinda, saya nak tengok soalan berapa tu, nombor 3 kan? Ni nombor 2. Okay, alamak, Jeslinda buat tak? Yang tu belum sir, sebab saya kurang faham yang tu. Oh, yang ni belum, yang nombor 3 ni belum faham. Nombor 4 ni buat kan? Ya, sir. Okay, tak apa. So saya akan refer your answer untuk part yang you faham. Yang tak faham ni saya akan guna jawapan orang lain. Tapi kalau tak faham juga tanya tau, just jangan malu-malu tau. Okay. Mana 3? Okay. So figure 3A shows a carbon cycle. Macam saya dah bagi tahu dan saya sebelum ni kan, carbon cycle ni sangat famous. Tadi dah carbon cycle, ini carbon cycle lagi sekali. Okay.
So, carbon cycle ni, okay, ni complicated sedikit lah. Saya bagi sikit je. Okay, tapi kita boleh mula. Okay, apa-apa pun saya punya clue, saya punya hint ya. Untuk soalan berkenaan dengan carbon cycle, cuba cari, dia mesti akan bagi CO2 in the atmosphere. Maknanya, sama nak cakap, dia akan mesti bermula dengan carbon dioxide di atmosphere. Daripada situ kita akan pergi tengok. So, macam saya cakap, X ni tadi kan, okay, ni X. CO2 pergi ke X. Lepas tu X dimakan oleh animal. Apakah X? Mesti ini adalah pokok. Lepas tu siapa sahaja, hint yang pertama adalah siapa je yang boleh gunakan CO2 masuk dalam badan dia? Hanya plant sahajalah ataupun photosynthetic organism. So kalau dekat sini saya bagi label katalah Y. Apakah Y? Nama proses Y ini adalah photosynthesis. Okay, saya ada masa yang dah tinggal sedikit. Okay, 3A1. Mana? Satu. Okay, this one. Fuel naik ke atas. Ini jawapannya adalah burning. Okay, untuk burning, saya faham betul kita bakar, tapi kita ada perkataan yang lebih sesuai. Kita panggil sebagai combustion. Combustion tu pembakaran lah. So, minta tolong tuliskan jawapan dekat, tolong typekan jawapan. Combustion. Okay, number 3. 333. Ini decay pasal pergi ke atmosphere. Betul. Decomposition. Makna yang reput-reput tu pergi ke atmosphere. Okey, kalau nombor 2 ni cuba boleh bagi tahu saya tak Jaslinda, agak-agak apa? Ni. Apakah nama proses yang daripada animal dia boleh bagi balik CO2 pergi ke atmosphere? Jaslinda? Jaslinda? Dah tak ada. Oh, Jaslinda lari ke dia terdisconnected ke macam mana? Jaslinda. Line dia slow sikit sir. Oh, okey, line dia okay, tak apa. Ekli. Ekli, Allah dah. Apa nama proses tu Ekli kalau nombor 2 ni? Ya? Dia tak dalam soalan, saya suka bagi soalan tambahan. Nombor 2 dia apa? Okay, you type jawapan ni. Ekli? Tak tahu sir. Okay, animal macam mana, macam, minta maaf lah, kita ni pun jangan sebut animal jugalah. Apakah nama proses yang animal boleh hantar CO2 pergi ke atmosfer ataupun kepada persekitaran dia? Oh, respiration. Tak susah pun. So next tip saya adalah bila nampak soalan pasal carbon cycle, rule number 1, don't panic. Rule number 2, you akan cakap, saya tak pernah nampak pun diagram begini, saya tak pernah bagi pun, saya tak pernah ajar kami, sebab itulah kami ni kurang ajar, kami ni kurang diajar. Kurang. Saya akan jawab macam ni, senang je. Memanglah korang tak pernah nampak gambar tu. Kalau korang pernah nampak gambar tu, maknanya itu soalan bocor. Gitu jawapan saya. Logik lah kan. So you need to use your understanding. So what I'm going to deliver to you is the understanding, not the facts. Just facts saja. Okay, so jawapannya betul. Ini adalah respiration. Kalau saya tak nombor 2 tadi lah. Okay, name the component label X. Okay, satu jawapan dia plants. Okay, saya terus pergi yang ketiga. What is the significance of process 1, 2 and 3 in this cycle? Mana 1, 2 and 3. Betul. Return CO2 to the atmosphere. Itu jawapan yang pertama. Okay. Saya pun tertanya-tanya sebenarnya daripada awal tu, kenapa jawapan ni 2 markah padahal poin ni 1 je. Tapi memang itu je lah pun. Okay. So jangan risau, memang itu sahaja jawapannya. Okay, so saya tengok balik jawapan Jaslinda lagi tadi. Untuk soalan ni. Atas tadi Jaslinda tak jawab, so saya tengok Jaslinda yang bawah pun Jaslinda tak jawab juga. Okay, tak apa. Saya tengok Jaslinda punya untuk dalam nombor 4 nanti. Okay, saya ada Selma. Ada juga Alisa. Okay, saya pergi ke Selma dulu. Okay, saya ada sikit lagi masa. InsyaAllah. Okay. Ni tadi sama Selma. Okay, name the layers 2 and 4. Ini mudah sangat. 2 ini refer je to the lecture notes. Okay. 2 inilah shrub layer. Ingat hint dia, shrub layer ni
ketinggian dia lebih kurang macam ketinggian kita ataupun atas sedikit. Shrub ni ketinggian dia lebih kurang 2 meter dan tak melebihi 10 meter. Saya ulang, dia tak melebihi 10 meter. Maknanya kenapa saya cakap lebih kurang 2 meter dan ke atas, sebenarnya dia bukanlah remeh ataupun rendah sangat. Sebab kalau yang rendah sangat ni, dekat bawah ni, ini adalah forest floor. Okay, so kalau yang forest floor ni ketinggian ni daripada 0 meter hingga ke kurang daripada 2 meter. Maknanya kalau 2 meter kan tinggi manusia ni habis tinggi pun 2 meter kan. Maknanya yang sekitar paras-paras betis manusia. Macam itulah lebih kurang. Okay, so inilah shrub layer. Number 4, ini adalah canopy layer. Nak tahu canopy layer tu mudah sahaja. So kita kata mana yang akan membentuk canopy, mana yang macam membentuk kemah, mana yang bukan bentuk kemah, berbentuk kemah, mana yang membentuk bumbung of the forest. Maksud bumbung tu adalah yang kawasan yang meliputi penuh lah. Okay. Number 3 ini adalah understory. Understory tu macam di bawah, just under the story. Kita dah ada bumbung, so kita ada story lah, understory. Number 4 ini adalah emergent layer. Emergent ni maknanya emerge, benda yang terkeluar, yang terpelip terkeluar. So untuk emergent ni ketinggian dia melebihi 30 meter. Tinggi is very tall dan dia ada akar buttress root. Okay, give one example of a dominant plant and an animal at layer V. V itu atas sekali. Okey, pokok jati, eagle. Betul, saya boleh terima. Betul jawapannya betul lah. Atau jati, pokok tualang, cengal, meranti, semua boleh terima. Okey. Untuk animal lain daripada eagle, hawk, lebah tualang, apa utilize in Malay is acceptable. Sebab lebah tualang tu is understandable lah sebab tak ramai tahu English ni apa. Why this forest is called as a tropical rainforest? Because ada titik perkataan sikit dekat sini. Because it receive a large amount of rain throughout, bukannya a year, throughout the year. Macam tu. The year, okay. So jawapan lain yang boleh diterima adalah hot and humid, panas dan lembap. Dia panas tapi lembap. Okay. Located in the tropical region. Boleh tambahkan jawapannya, tolong typekan. Saya ulang balik jawapan tambahan dia adalah hot and humid, 1 point. High humidity. High humidity, itu point yang lain. Located in the tropical region. Located in the tropical region. So itu adalah jawapan yang lain. Okey, saya tengok jawapan orang lain pula untuk soalan tadi saya bincang soalan ini. Ini saya tengok Nicole pula. Okey, untuk yes. Okey, sudah Snapchat. Okey. Alright, tak apa ujian kita beri, tak ada masalah. Okey. Soalan, okey, kita dah sampai soalan yang last dah, question number 4. Saya mungkin terajak dalam 2-3 minit, okey ke? Boleh je harap, okey je lah kita langgar je, supaya tak boleh saya bolehkan juga. Okey. Number 4A. Okey, ni dah soalan pasal population growth lah, population ecology. Okey, why does the initial phase start slowly? Sebab keyword dia mudah je, adapting to the new environment. Okey, betul. So ni adalah markah yang pertama, adapting to the environment. Okey, yang kedua adalah minta tolong typekan ya, lack of mature individual. Maknanya kurang individu yang matang. Okey, lack of mature individual. Sebab bila ada yang matang baru dia boleh membiak. Kalau setakat semuanya adalah anak-anak masih baby lagi, macam dia nak membiak? Macam tu. Okey. 4A2. List 3 environmental factors that could cause the slow population growth. Okay. Betul. Lack of food, lack of light sources. Dia nak 3 nak 3 markah. Bukan, betul. Predation. Okay. Food sudah. Satu lagi yang boleh tambah adalah apa saya sebut tadi tu? Disease. Disease. Okay.
yang ditambah. Okay, saya tengok jawapan orang lain pula untuk question number 3. Okay, ni tadi saya tengok Nicole kan? Saya tengok jawapan siapa tadi? Betul saya tengok jawapan Nicole. Okay, saya tengok jawapan Elisa pula. Untuk soalan seterusnya. Okay, soalan seterusnya kita sama nombor 4. Okay, food shortage betul, space betul, disease betul. Okay, untuk soalan nanti. Okay, number 3. Explain the final phase where the number of individuals in the population is constant. Okay, dia suruh explain kan? Betul, dia bukan suruh state. Jawapan ni betul lah. Okay, natality and mortality rate are equal ataupun balance. So betul jawapan ni. Okay, kenapa tak lebih next? Kenapa tak lebih next? Okay. Okay, saya tengok jawapan yang ni. Ini dah second last lah kan? Okay, tapi saya akan tengok juga jawapan Jaslina tadi, saya tak dapat tengok lagi. Okay, name phase E, F dan G. E mana? Saya kasih. Okay, E adalah lag phase. Okay, betul. F adalah exponential phase. Betul. G adalah linear phase. Linear phase tu dah yang atas ni tau, yang dah H ni. So G ni sebenarnya saya tahu gambar ni sebenarnya sedikit mengkonfuskan. Sepatutnya garisan putus-putus ini berhenti di sini. Selepas F ni ada dekat sini. So jawapan dia adalah decelerating phase. D-E-C-E-L-E-R-A-T-I-N-G. Decelerating phase. Mana dia sudah tidak accelerate. Okay. So yang point ni dan ke belakang baru itu adalah linear phase. Okay, saya akan tengok yang tadi, and then dah lalang saya tengok jawapan ni. Food shortage leads to environmental factors, sama juga that cause the population growth to decrease. Bukannya food storage, food shortage, kekurangan. Ini salin jawapan orang ke? Tapi salin jawapan orang ke maksud tu salah salin. Ataupun saya jelas saja tadi saya juga orang. You tahu jawapan ni tapi you tertulis Malay, dah mengantuk dah aku buat kan. So space, disease dan sebagainya, back to the same type typical of answer. So yang saya belum tengok lagi tadi Jaslinda. Okay, number 4. Okay, saya besar. Okay, so lag phase betul, log phase betul ataupun exponential phase betul terima. Decelerating phase, ya betul dekat sini. Okay, two environmental factors, limitations in food, predation pun betul juga, disease pun boleh terima juga. Okay, so itu sahaja. Alright, so semuanya mudah dan simple insyaAllah. Okay, so selesai dah. Alhamdulillah kita dah selesai. Yang lain minta tolong untuk hantar jawapan korang. Mana-mana jawapan yang saya tak terbincangkan tu minta maaf sebab tak sempat ataupun tidak perasan. Okay, saya rasa untuk hari ini itu sahaja. So saya scroll daripada atas ke bawah untuk direkod dekat dalam sini jawapan dia. Okay, ini untuk soalan nombor 1 tadi, jawapan tambahan dia, the energy is not sufficient to support the fifth trophic level. Ni jawapan tadi, bacteria or decomposer. 2A adalah diffusion. Ni apa, decomposer extracts or breakdown carbon from the dead and decaying matter. 1 markah, make it available to living organism. Another 1 markah, betul. Jawapan ni seterusnya adalah combustion, hot and humid, high humidity located tropical region, last but not least lack of mature individuals. Okay, so thank you. Eclipse pun baru dapat masuk semula. Okay, so dengan ini saya tamatkan recording ini. Okay, saya sering tasbih kafarah dan surah Wal-As. Saya tamatkan recording terlebih dahulu. Okay, Wal-As inal insana lafihus idal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw biha wa tawassaw bis-sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okay, so alright, thank you korang, boleh leave. Okay, boleh leave. Okay, thank you.